Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baru-baru ini kita dihangatkan dengan isu di mana Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak membenarkan pencarum KBSP untuk mengeluarkan wang mereka di akaun satu. Di atas sebab abah kita tidak menjelaskan kenapa beliau bertindak sedemikian telah menyebabkan pencarum-pencarum KBSP marah dengan keputusan beliau dan menyebabkan sesetengah pihak mempromosikan isu ini sehingga menjadi hangat sensasi. Jadi di sini sebenarnya mengikut pandangan peribadi coach sendiri, sebenarnya coach turut bersetuju dengan keputusan abah. Tapi untuk video ini coach akan terangkan kenapa coach setuju dengan keputusan abah. Jadi let's go. KWSP ataupun nama penuhnya adalah kumpulan wang simpanan pekerja diasaskan oleh pihak kerajaan selepas membuat kajian mendapati rata-ratanya mereka yang sudah bersara tidak mempunyai wang simpanan yang mencukupi walaupun RM10,000 di akaun simpanan mereka. Dan disebabkan itulah pihak kerajaan melaksanakan insentif yang dikenali sebagai KWSP untuk memastikan pekerja swasta khususnya mempunyai wang simpanan selepas mereka bersara. Dan akaun KWSP mempunyai dua jenis. Yang pertama dikenali sebagai akaun satu yang dicarum oleh pihak majikan iaitu sebanyak 13% untuk pekerja yang bergaji RM5,000 dan ke bawah dan 12% untuk pekerja yang bergaji RM5,000 dan ke atas. Manakala akaun dua adalah amount yang dicarum oleh pekerja itu sendiri iaitu sebanyak 11% daripada gaji kasar. Pernah tak terfikir bagaimana kita sebagai pencarum boleh dapat dividen setiap tahun? Dari mana datang dividen tersebut? Sebenarnya pihak KWSP membuat pelaburan menggunakan akaun satu daripada duit kita sebagai pencarum untuk memaksimumkan pulangan agar kita sebagai pencarum mendapat duit yang lebih sewaktu kita bersara. Dan pihak KWSP membuat pelaburan di syarikat-syarikat di Malaysia dan juga di luar negara. Pada tahun 2019, pihak KWSP sudah menyuntik dana sebanyak RM4 bilion lebih untuk syarikat-syarikat medium cap dan juga small businesses. Jadi bayangkan jika pihak KWSP membenarkan rakyat Malaysia untuk membuat pengeluaran di akaun satu sehingga RM10,000. Ini bermakna pihak KWSP terpaksa menarik semula dana-dana mereka dan ini akan memberikan efek yang teruk kepada syarikat-syarikat tersebut dan juga akan memberikan efek kepada pasaran saham di Malaysia. Dan ini juga akan menyebabkan ekonomi Malaysia akan menjadi lebih teruk dan juga akan mengalami masalah pengangguran yang lebih tinggi. Bahkan pada 1 November 2020, Malindo Air terpaksa memberhentikan sebanyak 22,000 pekerja disebabkan COVID-19. Jadi bayangkan jika perkara ini berlaku di mana pasaran saham Malaysia makin menurun disebabkan pihak KWSP terpaksa menarik semula dana mereka, maka akan lebih banyak lagi masalah pengangguran yang akan berlaku. Dari segi pencarum KWSP itu sendiri, mengikut laporan NST yang ditulis oleh Datuk Yong So Hyong pada 22 Januari 2020, seramai 21% rakyat Malaysia tidak mempunyai duit simpanan langsung. 11.9% daripadanya berbelanja untuk shopping dan juga entertainment yang menyebabkan mereka tidak mempunyai wang simpanan langsung. 33.7% tiada wang simpanan kerana terpaksa membayar hutang setiap bulan. Hidup berbelanja lebih daripada pendapatan kan? 25.2% hanya menyimpan sekiranya mereka mempunyai wang lebihan. Sebanyak 35% menyimpan kurang daripada RM500 setiap bulan. 23% menyimpan antara RM500 sehingga RM1,000 setiap bulan dan 13% menyimpan sebanyak RM1,000 sehingga RM2,000 sebulan. Bahkan seramai 89.2% sebenarnya sedar bahawa mereka tidak mempunyai wang yang mencukupi setelah mereka bersara nanti. Dan ini sangat-sangat membimbangkan kerana mereka sedar tetapi mereka tidak buat apa-apa untuk memastikan mereka mempunyai wang yang mencukupi sewaktu mereka bersara nanti.
Bahkan mengikut kajian daripada pihak KWSP itu sendiri, seramai 70% yang mengeluarkan duit KWSP sewaktu mereka berusia 55 tahun telah menghabiskan wang mereka kurang dari tempoh 10 tahun. Adakah ini kerana kita tidak mempunyai duit yang banyak ataupun sebenarnya kita tidak tahu cara menguruskan wang? Dan ini cuma mampu dijawab oleh diri you sendiri. Mengikut kajian daripada 2008 sehingga 2017, kadar dividen yang diberikan oleh KWSP secara puratanya adalah sebanyak 6.2% setahun. Jadi kadar dividen diberikan sebenarnya agak memadai berbanding sekiranya kalau you buat simpanan di fixed deposit. Dan coach juga memberikan contoh. Ni coach dah buat calculation supaya you nampak dengan lebih jelas lagi. Katakan sekarang ni you berumur 30 tahun dan you merancang untuk bersara pada usia 60 tahun. Jadi you ada masa lagi 30 tahun. Dan you bergaji sebanyak RM3,000 setiap bulan, gaji kasar. 13% dicarung oleh pihak majikan dan 11% dicarung oleh diri you sendiri. You adalah seorang wanita. Kerana apa? Kerana mengikut kajian di Malaysia, rata-ratanya kaum wanita yang mempunyai umur yang lebih panjang daripada kaum lelaki. Sebab itulah coach memberikan contoh jika you adalah seorang wanita. Dan jangan lupa kita ada inflasi sebanyak 3.6% setiap tahun. Kalau you tak tahu apa itu inflasi dan you nak tahu apa itu inflasi, boleh komen di bawah. Jika ramai yang komen nak tahu, insyaAllah coach akan terangkan apa itu inflasi. Dan katakan you ada duit dalam akaun KWSP sekarang sebanyak RM50,000. Dan dengan average return oleh pihak KWSP sebanyak 6.2% setiap tahun, jika kita kira pada waktu you retire nanti, you akan memperoleh wang sebanyak RM1,015,543. Itu kalau you tak keluarkan duit sehingga RM10,000 daripada akaun satu. Okay. Tetapi jika you mengeluarkan duit RM10,000 daripada akaun satu you, di waktu you retire nanti pada usia 60 tahun, amount yang you akan perolehi adalah sebanyak RM1,358,108. Jadi bayangkan kalau you keluarkan duit RM10,000 daripada akaun satu KWSP you sekarang, you akan kerugian sebanyak RM57,435. Dan amount itu bukan yang sedikit. Okay, dan ini adalah calculation compound. Kita bukan buat direct punya calculation. Okay, ini adalah compound. Sebab dalam KWSP kita buat compound. Kalau tak tahu apa itu compound, boleh komen kat bawah. InsyaAllah coach akan terangkan apa itu compound. Okay, tak ada masalah. Dan disebabkan itulah coach sebenarnya setuju kalau kita tak keluarkan duit kita daripada akaun satu. Sebab ianya bukan saja akan memberikan impak kepada ekonomi Malaysia. Sebab you kena faham, KWSP adalah antara syarikat jerung di Malaysia di mana mereka sangat aktif membuat pelaburan untuk mendapatkan return, iaitu dividen. Sekali mereka tarik dana mereka daripada syarikat-syarikat nanti, ini bukan saja akan memberikan impak kepada pencarum itu sendiri dan juga KWSP, tapi juga akan memberikan impak kepada syarikat-syarikat yang mereka buat pelaburan. Dan kebanyakan syarikat yang mereka buat pelaburan adalah di Malaysia. Katakanlah you adalah pekerja di salah satu syarikat yang dicarum oleh pihak KWSP dan pihak KWSP terpaksa tarik semula dana. Dan akhirnya saham syarikat you jatuh dan syarikat terpaksa memberhentikan you kerja. Sebab apa? Sebab tak ada duit. Jadi macam mana? Hanya kerana kesenangan sekejap, you sanggup untuk sacrifice pekerjaan you yang at least bagi you jaminan bersama bertahun-tahun. Dan you kena faham sekarang ramai yang kena buang kerja dan kita tak nak benda ini bertambah lebih turut lagi. Dan apa yang kita perlu lakukan sekarang adalah kita perlu bersatu untuk menangani COVID-19 dan kita perlu berdoa dan juga bertawakal dan juga sentiasa berwaspada, jaga jarak. Jangan lupa scan QR code tu di mana saja anda berada untuk pastikan anda bukan pembawa COVID-19.
Alright. Dan pihak kerajaan juga sebenarnya telah melakukan yang terbaik, di mana antara yang mereka lakukan adalah mereka memberi bantuan prihatin kepada rakyat Malaysia. Bahkan mereka juga menangguhkan memorandum, di mana rakyat Malaysia tak perlu membuat pembayaran sehingga 6 bulan. Bahkan ada juga bank tempatan yang membenarkan untuk membuat penangguhan sehingga 12 bulan. Jadi ini adalah antara inisiatif-inisiatif kerajaan untuk membantu rakyat Malaysia. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu fikirkan macam mana kita nak survive. Takkanlah nak hantar bantuan kerajaan saja kan. Jadi lagi satu, coach nak beritahu, walaupun amount sekarang ni you dengar 1,415,543 tu macam banyak, tapi kena ingat kita ada inflasi 1,415,543 nilai pada hari ini takkan sama dengan nilai 1,415,543 untuk 30 tahun yang akan datang. Jadi kita perlu beringat-ingat. Lagi-lagi kalau you tak ada takaful insurans, let's say kalau you dah tua nanti, let's say kalau you sakit ataupun ahli keluarga you sakit, you nak buat pemedahan, macam mana? Harapkan kerajaan kan? Alright, jadi itu sahaja daripada coach. Coach tahu mungkin ada yang tak bersetuju dengan pendapat coach. Mungkin yang rasa, oh lah itu kan duit saya boleh je keluarkan duit saya, itu hak saya. Well, itu hak you. Tapi pernah tak you terfikir rasa tanggungjawab untuk future you? Ataupun you still mengharapkan bantuan kerajaan waktu you dah tua nanti? Sampai bila? Katakanlah pihak kerajaan kita kan berubah setiap 5 tahun kan. Katakanlah pihak kerajaan kita sekarang bukan kerajaan yang sama lagi waktu kita dah kaya, di mana mereka menaikkan kadar medical dan sebagainya, mereka kurangkan subsidi. Jadi macam mana? Tak pernah terfikir kan? Alright, jadi itu sahaja dari aku. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.